Bertemu kembali dalam Malaysia Memilih bersama saya Naila Huda, dan sebentar tadi kami bersama dengan rakan setugas Faris Azman yang berada di Bentong Pahang sempena Pilihan Raya Umum 15 atau PR15 untuk kongsikan kisah-kisah penduduk Bentong dan apa perubahan yang mereka ingin lihat melalui proses demokratik pada PRU ini, dan antaranya kisah dari sudut perspektif mangsa-mangsa banjir yang mengakui mereka masih lagi mengalami trauma setiap kali Bentong dilanda hujan lebat, tentunya selepas banjir besar melanda Bentong pada tahun lepas. Dan tentunya masalah-masalah seperti ini menuntut wakil rakyat, pemimpin yang prihatin terhadap cabaran yang terpaksa dialami rakyat. Tapi apa pentingnya untuk seseorang pemimpin itu bukan saja mempunyai nilai berperi kemanusiaan, bukan saja kepada cabaran di kawasan tertentu, kawasan tempatannya, tetapi juga kepada isu-isu global semasa. Saya ingin bersama dengan Faisal Aziz, Presiden Angkatan Belia Islam Malaysia ketika ini. Terima kasih dan Assalamualaikum Faisal. Terima kasih sudi bersama saya dalam Malaysia Memilih pada jam ini. Bagi Faisal, apa pentingnya untuk seorang pemimpin itu untuk menunjukkan sifat prihatin terhadap isu-isu semasa, bukan saja di kawasan tempatannya saja tetapi isu global, terutamanya krisis kemanusiaan yang kita tahu sekarang ini cukup banyak cabaran pada peringkat antarabangsa ketika ini. Faisal. Terima kasih Ms. Awani kesudian untuk mengundang. Baik, bila mana kita sebut tentang pilihan raya, kedahulu kalau kita lihat hari ini ramai yang mungkin mula menjuarai isu-isu rakyat, isu-isu agama. Malah bantuan-bantuan diberikan, malah ada juga cara yang mungkin dah mula berjalan tidak ke masjid dan sebagainya. Jadi sebenarnya berbalik kepada soalan Awani atau Naila tentang bagaimana kita melihat orang politik melihat isu kemanusiaan. Saya fikir ini adalah isu yang mana melihat yang mana orang-orang politik ini konsisten membawa agenda. Contoh kalau kita nak sebut agenda umat, agenda penyatuan umat dan sebagainya. Sejauh mana kita konsisten membawa isu-isu umat ini berjangkau pengundi. Jadi sebab tu kalau kita tengok dalam konteks hari ini, bila orang bicara tentang untuk menyelamatkan umat ini, akhirnya hanya terpalit dalam konteks politik dalam negara. Malah mungkin dalam konteks perpaduan. Akhirnya orang terjemahkan hanya dalam konteks politik. Tapi bila mana politik itu gagal untuk menyatu padukan parti-parti politik, maka seolah-olah persatuan umat itu gagal. Jadi sebab tu bila balik kita kepada persoalan-persoalan sebenarnya, bagi kita penting untuk sebenarnya orang-orang politik ini dalam menunjukkan sebenarnya mereka ini sincere, genuine, ikhlas untuk mengangkat isu-isu kemanusiaan ini sebenarnya merentas undi-undi ataupun mereka yang betul-betul untuk mendapatkan undi daripada rakyat ketika pilihan raya. Ya Faisal, pada masa yang sama kalau kita bercakap tentang penyatuan ummah seperti yang Faisal katakan tadi dalam konteks isu-isu global semasa, tentunya berbeza kalau kita bercakap tentang isu domestik dan juga di peringkat antarabangsa ini, tetapi bagaimana untuk dari perspektif rakyat untuk mereka membezakan dan juga daripada situ mereka dapat menilai daripada manifesto atau kempen yang diketengahkan oleh calon-calon ini, bagaimana untuk mereka menilai autentisiti dan genuine itu pada seorang pemimpin, ketelusan dalam mereka mengetengahkan kempen-kempen sentimen mengenai dengan penyatuan ummah ini, tetapi untuk mereka melihat idea yang mereka ketengahkan ini konsisten. Apabila mereka menjadi pemimpin, mereka akan terus mengetengahkan isu-isu ini. Ya, baik. Sebenarnya soalan itu terkait dengan kata-kata Sayyidina Umar, kalau boleh saya kongsi. Saya ingat penting seluruh pengundi harus menghadam kata-kata Sayyidina Umar Al-Khattab. Ini yang disebut. La yaghurrannaka salatu mri'in wala siyamuhu walakin idza hadatha sadaqa wa idza u'tumina adda wa idza ashfa wara'a. Maksudnya Sayyidina Umar dia bagi tahu kat kita jangan kita terpedaya dengan solat seseorang, dengan puasa dia. Tapi sebenarnya kalau kita nak tahu orang tu baik, orang itu layak menjadi pemimpin ataupun tidak, ialah apabila idza hadatha sadaqa, bila dia bercakap tu dia konsisten dengan kebenaran, dengan apa yang dia cakap. Bukannya sebelum dia jadi kerajaan dia cakap lain, bila jadi kerajaan dia cakap lain. Kemudian wa idza utumina ada, apabila dia berikan amanah dia melaksanakan amanah tersebut. Maksudnya bila dia beri kuasa, jadi amat sinonim dengan pilihan raya hari ini. Mereka yang dia bercakap sebelum dapat kuasa dan juga selepas dapat kuasa itu sama, konsisten, benar. Dalam masa sama, bila mana dia diberikan amanah, maksudnya bila dia menjadi kerajaan, dia buat apa yang dicakap sebelum dia menjadi kerajaan. Jadi termasuk juga dalam isu konteks internasional. Dalam konteks kemanusiaan antarabangsa, saya fikir harus kita bergerak ke depan memilih pemimpin yang betul-betul
konsisten memperjuangkan agenda umat. Saya ambil contoh, mungkin dalam konteks hari ini, orang mungkin berkata tentang isu Rohingya, isu Kashmir, isu penindasan umat Islam di Xinjiang, Uyghur baru-baru ini. Bila mana kita lihat seolah kerajaan kita masih lagi tidak boleh untuk bersuara atas dasar untuk menyelamatkan umat atas faktor-faktor yang saya kurang pasti. Tapi ia menunjukkan bahawa sebenarnya berbeza daripada apa yang mereka cakap sebelum menjadi kerajaan dan selepas menjadi kerajaan. Tapi tentunya ada sesetengah pihak, segelintir pihak akan melihat apabila pemimpin-pemimpin ketengahkan isu-isu krisis kemanusiaan di peringkat global ini, ada pihak yang akan melihat kenapa mengambil berat mengenai dengan isu yang berlaku di luar negara sedangkan begitu banyak masalah yang berlaku dalam negara ketika ini. Bagaimana untuk seseorang pemimpin itu mengimbangi antara kedua-dua tuntutan ini? Saya fikir sebenarnya perlunya ada perancangan dalam konteks hari ini. Kita melihat rakyat meneliti seolah-olah kerajaan ini ataupun pemerintah, orang politik ini dia tidak ada perancangan. Maksudnya perancangan jangka pendek dan juga jangka panjang. Contohnya jangka pendek ialah maksudnya perancangan awal, maksudnya perancangan untuk 2 tahun pertama untuk kita selesaikan isu rakyat dalaman. Kemudian bila mana isu dalaman stabil, kita konsisten juga untuk membawa suara Malaysia ini ke sedak terbangsa. Tapi isu yang berlaku hari ini ialah kalau kita nak kata isu dalaman tak selesai, sebab orang politik tidak menyelesaikan isu dalaman ini dengan sempurna, dengan baik. Kalau kita bicara tentang isu kemiskinan, kalau kita bicara tentang isu perubahan politik yang jauh lebih baik, masih lagi tidak disempurnakan dengan baik. Saya fikir kalau perkara ini disempurnakan dengan baik, orang politik konsisten dengan apa yang mereka cakap, melakukan reformasi contohnya, ataupun meminda undang-undang supaya rasah dapat ditangani, saya fikir tidak ada masalah lagi untuk kita fokus juga kepada isu-isu luar. Isu yang hari ini lah kerana tidak ada political will untuk orang politik khususnya untuk menyelesaikan isu dalaman ini dengan sempurna, dengan terbaik, yang seperti mana yang patut kita jangkakan. Ya Faisal, dalam kita bercakap tentang nilai berperi kemanusiaan dalam seseorang pemimpin itu, tentunya itu penting dari sudut perspektif kemanusiaan. Tetapi kalau kita nak berbincangkan dalam sudut strategi politik pula, bagaimana? Adakah nilai berperi kemanusiaan terhadap isu-isu global, krisis kemanusiaan ini masih lagi suatu perkara atau elemen yang penting dan popular dalam kalangan pengundi? Itu sesuatu perkara yang pengundi ingin melihat ketika ini? Ya, sebenarnya kalau kita teliti semula, isu-isu global dan isu-isu lokal sebenarnya saling interconnected. Dia bukan lagi isu yang terpisah. Saya ambil contoh dalam isu bahan makanan, bahan mentah, isu tak cukup bahan, dia terkait dengan isu peperangan Ukraine Rusia. Sama juga dengan isu-isu sentimen, isu sentimen anti-Islam, Islamofobia ataupun isu-isu anti-Barat yang juga sebenarnya melanda dalam negara kita ini. Dia terkait dengan isu-isu penindasan yang dilakukan ke atas umat Islam di luar negara. Jadi sebenarnya dalam konteks jangka panjang, sebenarnya semua isu ni, isu-isu sejagat ini sebenarnya dia terkait antara satu sama lain dengan isu lokal. Jadi sebenarnya kita tidak boleh memisahkan sebenarnya isu lokal dan juga isu antarabangsa. Sebab akhirnya bila kita bicara tentang isu kos harga minyak mentah naik, isu tak cukup barang makanan, isu alam sekitar, perubahan iklim, dia semua terkait dengan isu-isu sejagat, isu polarisasi peperangan anti-Islam yang tersebar luas di luar negara. Ya. Banyak lagi yang saya nak bincangkan bersama dengan Faisal, tapi itu saja masa kita ada untuk Malaysia Memilih jam ini. Terima kasih kepada Faisal Aziz, Presiden Angkatan Belia Islam Malaysia, ABIM, sedikit sebanyak kongsikan pandangan beliau mengenai dengan pentingnya nilai berperi kemanusiaan dalam seseorang pemimpin itu dalam kita membincangkan dalam konteks PRU15. Dan banyak lagi laporan dalam Malaysia Memilih, jangan ke mana-mana.
Gabungan Parti Sarawak GPS yang bergerak solo pada pilihan raya umum PRU15 dan hanya akan menentukan kerjasama politik di peringkat nasional selepas 19 November. Ketua Whip GPS Datuk Seri Fadila Yusof menegaskan ia adalah prerogatif GPS untuk menjalankan rundingan dengan sesiapa sahaja dengan mengutamakan kerjasama yang membawa kepada kestabilan politik negara. Kita pun tak bertanding di peringkat nasional. Yang penting ialah kita bertanding di Sarawak. Siapa kita nak bekerjasama, yang tu adalah kita beri mandat sepenuhnya pada Yang Amat Berhormat Premier ataupun pengurusi GPS Negeri Sarawak. Beliau berkata demikian ketika menghadiri larian puzzle SJKC Cheng Hua Batu 7 di Kuching pada Ahad. Ini adalah kali pertama GPS bertanding dalam PRU sebagai satu gabungan parti selepas penubuhannya pada 2018. Sebelum ini, gabungan ini dikenali sebagai Barisan Nasional Sarawak sebelum memutuskan keluar apabila BN gagal membentuk kerajaan pada PRU 14. Baik, laporan itu mengakhiri Malaysia Memilih Jam ini bersama saya, Naila Huda. Kita jumpa lagi. Salam hormat.